Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Sadaqallahul azim. Berkaitan dengan wanita yang masih lagi mengalami pusingan haid apabila hendak menunaikan ibadah umrah, maka 5 perkara ini perlu diperhatikan sebelum berangkat ke tanah suci. Yang pertama, sekiranya wanita haid ini mengalami haid ketika di rumah dan hendak berangkat ke Mekah, maka dia dikehendaki niat bersyarat ketika tiba di miqat Qarnul Manazil. Maka dia kena niat, sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah. Sekiranya haid aku berpanjangan, maka aku jadi halal. Okey, sekiranya dia sampai dah di Mekah, dan dia kena tunggu selama 3 hari. Selama 3 hari. Hari pertama semasa dia niat sampai ke Mekah, hari kedua dan hari ketiga maka dia bolehlah bergunting. Dia ambil syarat bergunting untuk membebaskan diri dia daripada ihram. Kalau dia tak bergunting pun, maka dengan sendirinya dia terlepas daripada ihram kerana dia telah berniat bersyarat. Baik, yang kedua tentang wanita yang datang haid sebelum mengerjakan tawaf. Masa dia berangkat ke tanah suci, dia masih lagi bersih. Tetapi sekiranya dia sampai ke tanah suci, apabila dia nak mengerjakan tawaf, maka dia didatangi haid. Maka dengan secara automatik dia telah bebas dari ihram kerana dia telah niat bersyarat. Sekurang-kurangnya niat dia, sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Jika aku haid, maka halallah aku. Maka kalau dia datang haid sebelum mengerjakan tawaf, maka dia jadi halal. Dia jadi terbebas daripada 13 larangan lah. Tetapi dia tidak dapat mengerjakan tawaf lah dan ibadah sa'i bergunting. Maka dia kena tunggu sampai haid dia bersih lah. Bila haid dia dah bersih, dia kena tunggu lebih kurang 24 jam mengikut muzakarah haji kebangsaan. Dalam tempoh 24 jam dia tunggu, dan dia kena pastikan haid dia benar-benar bersih, barulah dia mandi, mengangkat hadas besar, dan dia mandi sunat ihram, dan dia ke tanah halal, ke Tanaim bersama dengan mahram dia untuk niat ihram di sana. Apabila dia dah niat ihram di sana dan niat juga dengan niat bersyarat lah, sekiranya aku kedatangan haid maka halal lah aku. Di hujung tu dia kena ada niat macam tu. Maka dia berangkatlah balik ke tanah suci, ke Masjidil Haram, dan dia boleh memulakan tawaf. Lepas tu sa'i dan bergunting. Okey, itu kes yang kedua. Sekiranya wanita itu datang haid semasa tawaf, dia datang haid semasa dia tengah melakukan pusingan tawaf, tak kiralah pusingan yang keberapa pun, maka sekiranya dia terasa bahawa haidnya keluar, dia hendaklah keluar daripada tawaf itu dan pastikan sama ada betul-betul dia datang darah haid atau apa. Sekiranya dia datang haid dia datang, maka dia kena tinggalkan tawaf dan tinggalkan Masjidil Haram dengan segera, dan dia hanya dapat duduk di luar daripada masjid sajalah. Dalam keadaan dia tidak suci, dia tidak boleh mengerjakan tawaf, tidak boleh solat, tidak boleh masuk masjid, dan apa yang perlu dia buat ialah dia berzikir. Kena banyak berzikir, ataupun bertahlil, tahmid, berselawat, berdoa, banyak-banyak bertalbiah, dan lain-lain lagi lah aktiviti-aktiviti yang orang dalam haid boleh lakukan. Dan juga memperbanyakkan sedekah. Okey, jika haid dia berpanjangan hingga keluar dari tanah haram, sekiranya haid dia berpanjangan hingga keluar dari tanah haram, dia kecualikan dia dari tawaf wada' dan tiada sebarang dam dikenakan. Okey, bagi wanita yang haid selepas tawaf, ataupun ketika sa'i, maka tidak menjadi masalah apa-apa. Dia boleh terus mengerjakan ibadah sa'i hingga selesai,
dia bergunting dan dia dah dapat satu umrah lah. Okey. Dia tidak dikenakan apa-apa dam pun. Maka dia dapat satu umrah di situ. Kerana sa'i tidak disyaratkan berhadas kecil atau berhadas besar. Okey. Baik, seandainya haid berpanjangan sehingga hari keluar dari tanah suci Mekah. Baik, hak ni sama sajalah. Ya, kalau haid berpanjangan sampailah hari terakhir di tanah suci, maka sesungguhnya muslimat tidak perlu melakukan tawaf wada'. Ya, muslimat tak perlu melakukan tawaf wada'. Ya, muslimat boleh tinggalkan tanah suci dalam keadaan tidak melakukan tawaf wada' lah. Baik, berbeza dengan sekiranya ada di kalangan muslimat yang tidak berniat ihram bersyarat. Dia tidak berniat ihram bersyarat. Ya, ini memberi risiko lah yang tinggi kepada muslimat. Ya, sekiranya datang haid semasa berniat ihram, tempoh ihram itu menjadi panjang. Yang bermakna 13 larangan ihram wajib dijaga. Andai kata haid bersih setelah keluar dari Mekah, walaupun dia telah mandi wajib, namun 13 larangan ihram tetap berlaku. Jika dia melakukan perkara melanggar larangan ihram, maka wajib dia dikenakan dam dan berdosa, iaitu menyembelih seekor kambing. Ya, setelah keluar daripada tanah suci 2 marhalah, maka muslimat bolehlah membeli seekor kambing, ya. Menyembelih seekor kambing, mensedekahkan kepada penduduk di mana muslimat berada sebagai dam ihsar. Dan selepas itu bergunting rambut untuk membebaskan daripada larangan ihram. Jadi itu sajalah yang dapat saya perjelaskan berkaitan dengan permasalahan wanita ketika mengalami darah haid semasa atau selepas ataupun sebelum melaksanakan ibadah umrah ini. Itu sajalah yang dapat saya perkatakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.